Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar Sains Komputer tingkatan 5 bab 3 subtopik 3.2.6 melakukan pengesah-sahihan validation pada data input daripada pengguna. Objektif pembelajaran untuk topik ini ialah 1. Menyatakan maksud medan input dan jenis serta contoh medan input. Yang kedua, menerangkan kepentingan pengesah-sahihan validation pada data input daripada pengguna. Dan yang terakhir, menjelaskan langkah-langkah pembinaan laman web yang melakukan pengesah-sahihan pada data input daripada pengguna. Pertama kali kita melihat apa itu medan input. Medan input merupakan satu medium atau tapak untuk menerima data sebelum disimpan ke pangkalan data. Terdapat dua jenis medan input. Yang pertama, medan input tidak wajib diisi. Sekiranya tidak diisi, tidak akan berlaku ralat semasa proses penyimpanan data ke pangkalan data. Yang kedua merupakan medan input wajib diisi. Sekiranya tidak diisi, akan berlaku ralat semasa proses penyimpanan data ke pangkalan data. Perbezaan antara medan input wajib diisi dan tidak wajib diisi. Seperti yang kita lihat, medan input wajib diisi mempunyai tanda bintang pada medan input. Medan input tidak wajib diisi tidak mempunyai tanda bintang di medan input. Seterusnya kita melihat contoh-contoh medan input. Suatu laman web yang terdapat elemen kemasukan data dalam bentuk borang ataupun form mengandungi medan input seperti kotak teks, textbox, butang radio, radio button, senarai pilih, list box, butang submit, submit button. Seterusnya kita melihat mengapa validasi data input itu penting. Yang pertama, untuk memastikan setiap data yang dimasukkan tepat dan tidak mempunyai aspek kekeliruan. Yang kedua, untuk memastikan data yang wajib diisi oleh pengguna boleh diisi dan disimpan. Yang ketiga, untuk mengelakkan kecurian data daripada penggodam yang tidak bertanggungjawab. Dan yang keempat merupakan mengelakkan kehilangan data terutamanya kepada data-data yang melibatkan nyawa dan harta benda. Seterusnya kita melihat cara pengesah-sahihan pada input. Pertama, pastikan kandungan medan input yang wajib diisi dengan data tidak kosong. Kedua, semak kandungan medan input sama ada mematuhi format yang ditetapkan seperti medan input untuk email atau nombor telefon. Ketiga, semak kandungan medan input untuk angka sama ada mematuhi kriteria tertentu seperti nilai markah antara nilai 0 hingga 100. Dan yang terakhir, semak sama ada borang ataupun form telah dihantar kepada komputer pelayan. Seterusnya kita melihat pembinaan laman web yang akan melakukan pengesah-sahihan pada input daripada pengguna. Pertamanya, murid perlu menyimpan fail tersebut dalam bentuk PHP dengan formatnya nama fail .php. Kemudian, murid perlu menggunakan bahasa penskripan HTML untuk menulis tajuk borang tersebut. Contoh ini bagi mendapatkan maklumat murid-murid baharu. Seterusnya, murid perlu menggunakan bahasa penskripan PHP untuk mendapatkan data daripada pengguna. Penggunaan if server adalah untuk memeriksa jenis kiriman borang data. Seterusnya, murid perlu menggunakan fungsi empty untuk melihat sama ada data di medan input diisi ataupun tidak. Jika ia tidak diisi, maka laman web akan menunjukkan amaran kepada pengguna untuk memasukkan data tersebut. Seterusnya kita akan menggunakan gabungan fungsi if, filter var dan filter validate email untuk memeriksa format email yang dimasukkan. Jika alamat email yang dimasukkan salah, maka laman web akan menyuruh pengguna untuk memasukkan kembali email yang betul.
Seterusnya kita akan membuat pembinaan borang di laman web. Penggunaan form membolehkan pengguna untuk mengisi data ke dalam medan input untuk ditambah di pangkalan data. Medan input nombor murid akan mempunyai input nama iaitu nombor murid, type iaitu teks, size iaitu 5 dan dia akan mengeluarkan amaran dengan menggunakan fungsi arrow jika medan input tersebut kosong. Begitu juga dengan nama murid. Seterusnya kita akan melihat perbezaan pembinaan medan input untuk nombor murid dan nama murid dengan alamat. Pembinaan medan input untuk alamat tidak memerlukan fungsi arrow untuk memberi amaran kepada pengguna bahawasanya medan input itu kosong. Ini kerana medan input itu tidak wajib diisi. Setelah medan input untuk pengguna menaik semua informasi itu selesai dibina, maka pembinaan butang hantar perlu dibuat untuk menghantar data tersebut ke pangkalan data. Seterusnya, murid perlu memeriksa laman web yang dibina. Pertamanya dengan mengisi data nombor murid dengan M003, nama murid dengan Adam, alamat ditinggalkan, nombor telefon 0123456789 dan email aiman@gmail.com. Seterusnya, kita hantar. Seperti dilihat, tidak berlaku ralat semasa proses menghantar. Seterusnya, kita akan melihat jika kita tidak mengisi salah satu medan input wajib diisi. Seperti yang kita lihat, terdapat ralat semasa menghantar data ke pangkalan data. Seterusnya, kita akan melihat ringkasan pembelajaran. Pertamanya, medan input. Medan input merupakan satu medium untuk menerima data sebelum dihantar ke pangkalan data. Medan input mempunyai dua jenis iaitu wajib diisi dan tidak wajib diisi. Contoh medan input, yang pertama kotak teks, text box. Yang kedua butang radio, radio button. Yang ketiga senarai pilih, list box. Dan yang keempat butang submit, submit button. Kemudian kita akan melihat cara pengesah-sahihan input. Pertama, pastikan kandungan medan input yang wajib diisi dengan data tidak kosong. Kedua, semak kandungan medan input sama ada mematuhi format yang ditetapkan seperti medan input untuk email atau nombor telefon. Yang ketiga, semak kandungan medan input untuk angka sama ada mematuhi kriteria tertentu seperti nilai markah antara nilai 0 hingga 100. Dan yang keempat, semak sama ada borang ataupun form telah dihantar kepada komputer pelayan. Itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.